Baik, hadirin yang dirahmati Allah sekalian, dalam kuliah yang lalu saya ada menceritakan yang saya cuba mencari makhluk-makhluk yang serupa macam buruk dalam agama-agama lain, dalam kisah-kisah orang zaman dahulu. Dan yang ditemui ialah cerita Pegasus. Dah cerita sikit dah. Pegasus ni dia ni kepercayaan orang-orang Yunani, orang-orang dekat Rom sana, orang Eropah. Mereka ni percaya banyak dewa. Salah satu daripada dewa-dewa mereka ni nama dia Pegasus, iaitu satu kuda yang berwarna putih macam salji. Kebetulan buruk pun digambarkan macam kuda dan dia pun warna putih. Pegasus ni pula dia laju dan buruk pun laju. Cuma Pegasus ni dia ada sayap. Sedangkan buruk tak ada cerita sahih mengatakan dia ada sayap. Cerita tak sahih ada kata buruk ada sayap, tapi kita pegang cerita yang sahih. Jadi kesimpulannya mungkinlah Pegasus ni boleh jadi buruk, ataupun mungkin bukan. Cuma dia ada persamaan. Jadi kita ambil cerita Pegasus ni sikit. Sebagaimana yang kita bagi tahu tadi, Pegasus ni dia seekor kuda yang ada sayap dan warna dia putih macam salji. Putih macam salji dan laju. Dia ini anak kepada dewa laut. Dewa laut nama Poseidon. Isteri dewa laut ini nama dia Medusa. Yang dalam cerita-cerita dia ni rambut dia kepala ular. Rambut dia tu ular-ular. Satu hari Medusa ni sudah kena sumpah daripada seorang perawan yang cantik, dia jadi satu macam makhluk raksasa. Rambut-rambut dia semua jadi ular. Kemudian datang satu orang pahlawan nama Perseus, potong kepala dia. Bila potong kepala Medusa tadi, keluar dua anak. Kebetulan Medusa tu dia tengah mengandung, ikut kata kepercayaan orang-orang Yunani. Keluar dua orang anak. Salah satu anak dia ialah Pegasus yang kuda terbang tadi. Itu salah satu anak dia. Di bapa Pegasus ni dewa laut. Tak tahulah hantu sungai ke apa ke ni. Mereka percaya dewa laut. Dia ni ada serampang. Dengan serampang dia tu dia boleh kontrol segala ribut taufan di laut ni. Yang mak dia ni pula, itulah tadi raksasa, perempuan cantik asal dia, kemudian disumpah jadi kepala ular. Macam mana Medusa ni dibunuh? Satu orang pahlawan dia datang, dia bawa perisai. Perisai dia ni berkilat macam cermin. Medusa ni, siapa-siapa tengok dia akan jadi batu, tak boleh bertentang mata. Ramai dah pahlawan nak pergi pancung kepala dia, tak boleh. Tengok saja jadi batu, tengok saja jadi batu. Sampaikan datang satu orang pahlawan nama Perseus, dia guna perisai dia. Dia tengok ikut perisai dia, dia tak tengok terus, tengok ikut perisai dia. Tu dia dapat potong kepala Medusa. Itu tadi satu makhluk yang seakan-akan buruk di dalam kepercayaan orang-orang Yunani zaman dulu. Zaman sebelum zaman Nabi Muhammad lagi, mereka percaya ada makhluk tu. Dan kebetulan rupa dia seakan-akan macam buruk. Kemudian dalam kepercayaan agama Hindu ada juga yang seakan-akan buruk. Dari mana cerita dia? Orang Hindu ni percaya apabila Nabi-Nabi turun, malaikat-malaikat turun, mereka ni sebenarnya ialah jelmaan kepada Tuhan. Disebut sebagai avatar. Avatar. Di avatar ni Tuhan sendiri datang ke dunia dalam rupa manusia. Jadi semua Nabi-Nabi dia sebut Tuhan. Itu yang silap dia tu. Jadi ada 10 orang Tuhan, 10 orang avatar yang utama akan datang ke dunia ni ikut agama Hindu. 9 orang dah turun dah, satu ya belum lagi. Tu avatar yang terakhir. Maksud dia ada satu Nabi, ada satu wakil Tuhan, iaitu Tuhan itu sendiri datang dalam bentuk manusia, belum datang lagi. Ikut kepercayaan agama Hindu. Dia ni dinamakan Kalki avatar. Satu avatar yang last sekali. Dan Kalki avatar ni bila dia datang, dia akan naik kuda putih. Tu kuda putih. Kuda putih ni sangat laju. Jadi kita nampak ada sikit persamaan dengan buruk. Jadi dalam agama-agama selain agama Islam pun boleh jadilah pada mereka ini datang Nabi-Nabi, tapi masih ada saki-baki cerita Nabi-Nabi ni dan mereka percaya buruk ni memang wujud. Wallahu alam. Jadi nak bercerita sikit tentang Kalki avatar. Rupa-rupanya dalam kitab agama Hindu ni ada diceritakan tentang Nabi Muhammad. Satu orang profesor buat kajian tentang kitab-kitab agama Hindu. Dia kaji siapa dia Kalki avatar ni. Bila dia kaji kitab-kitab agama Hindu, keputusan dia Kalki avatar ni ialah utusan Tuhan yang terakhir.
sesuai dengan Nabi Muhammad sebagai utusan Tuhan yang terakhir. Kemudian Kalki Avatar ni, dia punya bapa dia punya nama Vishnu Bhagat. Vishnu Bhagat ni maksud dia hamba Tuhan. Sesuai pula dengan nama bapa Nabi Muhammad, iaitu Abdullah, yang juga maksud dia hamba Tuhan. Nama mak pun kena. Nama mak kepada Kalki Avatar ni ialah Sumani. Sumani ni maksud dia aman, tenang, tenteram. Kebetulan nama mak Nabi Muhammad ialah Aminah, yang maksud dia tenteram juga. Jadi nama bapa kena, nama mak pun kena. Jadi boleh jadi Kalki Avatar ni ialah Nabi Muhammad. Dia dah turun lah, tapi orang Hindu dia tak percaya dah turun lah. Dalam kitab-kitab mereka ada cerita dah, Kalki Avatar ni ialah utusan Tuhan yang terakhir, iaitu Nabi Muhammad lah. Bapa dia nama Abdullah, mak dia nama Aminah. Yang ketiga, dia ni akan lahir daripada keturunan yang mulia. Kebetulan Nabi Muhammad SAW pun lahir daripada kaum Quraisy, iaitu satu kaum yang mulia. Kalki Avatar ni akan diajar oleh malaikat di dalam sebuah gua. Kebetulan Nabi Muhammad pun dia dapat wahyu pertama dalam gua, diajar oleh malaikat Jibril. Tengok ada banyak persamaan. Kita pun tak sangka dalam kitab agama Hindu ni rupa-rupanya ada cerita pasal Nabi Muhammad. Yang kelima, Kalki Avatar ni akan diberikan seekor kuda. Yang kuda yang sangat laju. Dengan kuda ni tadi, Kalki Avatar dia akan mengembara ke angkasa lepas, ke seluruh alam semesta. Kebetulan sama lagi dengan Nabi Muhammad. Sebab apa? Nabi Muhammad dia naik burak. Dia naik burak dan dia pun mengembara ke angkasa lepas. Banyak persamaan. Yang keenam, Kalki Avatar dilahirkan pada 12 hari bulan. Kebetulan Nabi Muhammad pun dalam pandangan yang majoriti mengatakan dia dilahirkan pada 12 hari bulan. Ada persamaan lagi. Kalki Avatar ni mahir naik kuda dan mahir main pedang. Nabi Muhammad pun sama. Kalki Avatar ni suka makan kurma, suka makan minyak zaitun. Nabi Muhammad pun sama. Cerita tentang Kalki Avatar ni turun dekat India. Di sana mana nak cerita pasal minyak zaitun, buah kurma. Jadi sebenarnya cerita Kalki Avatar ni memang berkait dengan Nabi Muhammad. Dan dikatakan Kalki Avatar ni lahir di sebuah negeri yang bernama Shambhala. Negeri Shambhala ni maksud dia aman sejahtera. Kebetulan Mekah itu sendiri ialah negeri yang aman sejahtera. Sebab berasaskan kepada doa Nabi Ibrahim dalam Quran. Nabi Ibrahim doa supaya Mekah ni jadi negeri yang aman sejahtera. Jadi Nabi Muhammad dia lahir kat sana. Berdasarkan hujah-hujah ini kita nampak begitu banyak persamaan di antara Kalki Avatar dengan Nabi Muhammad. Jadi kita percaya kemungkinan besar Kalki Avatar ni ialah Nabi Muhammad. Sudah diterangkan dalam kitab-kitab agama Hindu. Jadi siapa yang baca kitab-kitab agama Hindu ni, kalau dia kaji dengan hati yang ikhlas, dia akan mengakui kebenaran Nabi Muhammad SAW. Kemudian setengah pengkaji pula kata Kalki Avatar ni dia mungkin selain daripada Nabi Muhammad, dia mungkin juga Imam Mahdi. Sebab dikatakan Kalki Avatar dia akan turun pada satu zaman di mana banyak berlaku jenayah, banyak berlaku kerosakan, iaitu dinamakan zaman Kali Yuga. Bila dia turun, dia akan bereskan semua masalah yang rosak ni. Kebetulan Imam Mahdi pun akan turun pada zaman kerosakan berlaku. Jadi ada persamaan juga. Nabi Muhammad pun nama Muhammad bin Abdullah, Imam Mahdi pun nama Muhammad bin Abdullah. Jadi Muhammad bin Abdullah ni datang dua kali. Satu Nabi Muhammad, satu Imam Mahdi. Nabi Muhammad dah datang dah, Al-Mahdi belum lagi. Ataupun mungkin sekarang sedang datang, kita pun tak tahu. Sebab hadis-hadis akhir zaman yang kita belajar dalam kitab 40 hadis tu,